Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marilah kita sama-sama buka majlis kita dengan baca umul kitab ila syarafi Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa zurriyyati ajma'in wa azwajil mutahhirin wa sahabatil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita sama-sama mulakan pertemuan kita dengan kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi yang saya hormati tuan pengurusi kita, tuan imam kita, barisan AJK Surau, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama-tama kita sama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurniaannya kita sama-sama pada hari ini dapat diberikan ruang dan juga peluang untuk kita meneruskan kehidupan kita. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dan juga kita niatkan, mudah-mudahan ianya menjadi bekalan yang baik yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya kita bicarakan berbaki di sini masih lagi ada dua tajuk lah. Fasal yang ke-9 dan juga fasal yang ke-10 terakhir last. Kita bicarakan berkaitan dengan sebuah kitab yang sepenuhnya membicarakan berkaitan dengan soal rohani kita, dalaman kita, perkara yang batin yang disebut sebagai hati. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, bahawa hati itu sering berbolak-balik. Kadang-kadang cenderung untuk melakukan perkara yang baik, maka dia memerintahkan seluruh anggota badan untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hati tersebut menjadi leka, lapuk, menjadi leka, alpa, lalai untuk ingat kepada Allah, maka dia menggerakkan anggota badan mereka untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan ibadah dan juga bersalahan dengan perkara syariat, sehingga membawa kepada maksiat dan juga dosa.
kita telah bicarakan berkaitan dengan banyak. Musannif sebutkan di antara perkara-perkara yang dicela pada syarak, yang mana perkara tersebut kita perlu jauhkan, kita perlu elakkan, kita perlu buang daripada wujud di dalam hati kita. Maka kita diajar dan diperintahkan untuk sentiasa melakukan perkara yang dipuji pada syarak, iaitu sifat mahmudah. Maka pada kali ini kita masuk kepada fasal yang ke-9, membicarakan redha dengan qada Allah Ta'ala. Qala musannif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumi fi darain. Berkata musannif pengarang kitab, mudah-mudahan kita mendapat manfaat ilmunya dunia akhirat. Amin. Kita nak bicarakan berkaitan dengan satu perkara yang besar. Dia juga ada kaitan dengan rukun iman kita. Salah satu rukun iman kita yang 6 perkara. Maka yang terakhir sekali adalah beriman kepada qada dan juga qadar. Suatu perkara yang kadang-kadang kita sering lupa, bahawa segala perjalanan takdir kehidupan kita, bahagia, susah, senang, kaya, miskin, perjalanan hidup kita daripada kecil sampai sekarang, ada umur 40 tahun, 60 tahun, rupa-rupanya segala perkara tersebut telah disusun oleh Allah sejak daripada azali lagi. Hanya saja apa yang kita mampu buat, inilah yang kita akan bicarakan pada kali ini. Pertama sekali disebut sebagai beriman. Jadi iman tu memang kita kena percaya dan yakin semua tu datangnya daripada Allah dalam 2 perkara yang besar. Pertama disebut sebagai qada. Qada tu maksudnya ketetapan, ketentuan, benda yang dah tetap, yang mana perkara tersebut tidak mampu untuk diubah kerana sudah termaktub di Lauh Mahfuz dan sudah tercatat dengan jelas pada kitab amalan masing-masing dan tersimpan dengan rapi dan kolamnya telah kering. Jadi qada itu adalah sesuatu yang berada pada ilmu Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ciptakan langit dan juga bumi dalam tempoh masa yang 6. Disebut sittata ayyam. Ada yang sebut 6 masa, 6 hari. Dan segala perkara yang ada di bumi dan juga di langit telah ada pada ilmu Allah Ta'ala yang maha bijaksana, yang tidak terbatas. Maka Allah Ta'ala telah menentukan bahawa adanya makhluk yang pelbagai di kalangan manusia, malaikat, jin, haiwan, tumbuhan. Dan setiap di antara mereka Allah telah susun perjalanan hidup mereka sejak daripada lahir sampailah mereka mati. Benda tu tak ada lagi, tapi semua perjalanan kehidupan mereka ada di sisi yang disebut sebagai ilmu Allah Ta'ala. Dan Allah telah memerintahkan kolam, seumpama sebatang pen lah bahasa kita, kolamun pen, dan tercatat padanya kitab yang disebut sebagai loh. Loh tu papan. Zaman dulu loh tu papan putih, macam kat belakang ni lah papan putih. Mahfuz yang terpelihara, terjaga rapi di atas langit yang ke-7. Maka Nabi telah mengatakan telah terangkatlah pen dan telah kering dakwatnya. Itu qada. Maka sebab itulah bila mana kita melihat beberapa hadis Nabi, di antaranya dalam kitab Arba'in An-Nawawi, ketika mana manusia berada di dalam perut mak dia 120 hari, 4 bulan, maka Allah Ta'ala meniupkan roh padanya dan diperintahkan malaikat untuk catat 4 perkara yang besar. Yang pertama ajal maut, yang kedua jodoh pertemuan, yang ketiga rezeki daripada kecil sampai tua, dan yang terakhir adakah dia bahagia
mendapat balasan syurga ataupun celaka mendapat balasan api neraka. 4 perkara yang besar. Jadi malaikat ni cuma ambil balik, copy paste je. Copy daripada Lauh Mahfuz, dipastekan kepada kitab masing-masing. Sedangkan dia masih baby lagi. Dalam perut mak dia 4 bulan. Sebab itulah pandangan jumhur ulama, bila seseorang itu dalam tempoh 4 bulan haram untuk dia menggugurkan apa yang ada dalam kandungan perut dia. Mungkin zaman sekarang dah canggih, ada banyak sangat teknologi boleh tengok anak. Doktor kata mungkin anak ni dah besar, dia akan mengalami kecacatan yang kekal sampailah bila-bila. Kadang-kadang kita pun sedih, nak teruskan kehidupan, siapa nak jaga, kos lagi dan sebagainya. Mungkin anak ini lahir dalam keadaan yang berpenyakit, yang tidak akan sembuh selama-lamanya. Maka fikir nak teruskan ke atau nak gugurkan. 4 bulan makan ubat, habis licin, keluar. Tapi di sisi agama kita, hukumnya haram. Baik. Sehingga bila mana kita telah sampai kepada tempoh 6 bulan, seseorang itu melahirkan anak yang tidak cukup sifat. Kebiasaannya umur dia tak panjang, mati masih kecil lagi. Maka sebab itulah ada beberapa sunnah perkara yang kita kena buat. Antaranya kita bagi dia nama, kita kena mandikan, kafankan dan juga solatkan macam biasa. Kemudian kita tanam seperti mayat biasa. Jadi itu adalah perkara yang kita kena jaga. Sebab apa? Sebab salah satunya telah ditiupkan roh dan telah ditentukan ni, qada tu. Hidup seseorang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali lagi. Baik, itu yang disebut sebagai qada. Maka dari sudut kefahaman yang salah pada akidah, akidah tu agak salah sikitlah. Bahasa kita kata sebut sesat. Mereka yang sangat yakin segala ketentuan Allah dah tetapkan, kita tak mampu nak ubah. Jadi buat apa kita nak sibuk-sibuk berusaha menambah amal ibadah, melakukan perkara yang baik, beramal soleh, membantu orang lain dan sebagainya. Maka lahirlah fahaman Jabariyah, Jabar, keras. Nak buat apa tak ada masalah. Hidup ni hanya sekali, oleh itu kita nikmati dia. Tak kisahlah nak lakukan apa saja, buat apa aku nak solat, Allah dah tentukan akhirnya sama ada baik ataupun tidak. Lahir Jabariyah, Murji'ah, yang mana mereka mengatakan bahawa segala ketentuan kehidupan perjalanan kita telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita tidak. Kita ada disebut sebagai qada dan qadar. Nanti kita tengok. Yang tadi itu disebut sebagai qada, yaitu sesuatu yang telah ditetapkan dan tak mampu nak diubah. Contoh mudah selalu saya bagi gambaran begini. Zaman sekarang kita dah tak gunalah. Contoh mudah kita, seseorang nak buat sesuatu bentuk filem. Nak buat filem daripada awal sampai habis, ending dia mungkin 2 jam lah. Cerita apa? Action, aksi, tembak menembak daripada awal sampai habis. Semua orang tak tahu lagi. Semua orang tak tengok cerita tersebut. Lalu cerita tersebut dicatat, ditulis, disimpan di dalam, sekarang ni CD lah bulan. Contohlah CD. Dalam CD tersebut ada perjalanan kehidupan makhluk daripada awal sampai ending dia, habis. Daripada awal sampai habis ada dalam sekeping CD. Dan CD tersebut tidak diperlihatkan oleh orang lain kecuali siapa? Director dia, pengarah dia lah. Pengarah dia yang mengetahui segala perjalanan setiap detik, setiap saat. Orang ni buat apa, dia yang arahkan. Orang ni gerak ke sini, orang ni gerak ke sana. Dalam filem tu dia nak buat kaya ke, miskin ke, senang ke, susah, terpulang dia. Lantak dia lah. Jadi itu bahasa yang paling
mudah kita nak faham. Jadi seumpama begitulah, qada seseorang telah ditentukan oleh Allah, dicatat dan ditulis di kitab masing-masing dan disimpan di Lauh Mahfuz. Maka bila mana sampai waktunya, Allah perintahkan malaikat untuk mengambil dan meletakkan di kitab masing-masing, dan mereka melalui perjalanan hidup mereka. Selepas itu disebut sebagai qadar. Qada tu dah tetap dah, tak boleh ubah. Dalam CD kita tak boleh ubah dah. Lalu kita letak dekat tempat layar dia, apa, pemain dia, apa, tempat dia lah. Kita masukkan, barulah dia berjalan satu persatu, 1 minit, 2 minit, 3 minit dan sebagainya, seterusnya. Dan perjalanan hidup kita yang sekarang ni, daripada kita lahir dulu sampai sekarang ini, itulah yang disebut sebagai qadar, takdir. Itulah takdir hidup kita. Allah takdirkan kita hidup sebagai orang Melayu, orang Jawa, tinggal di kancung darat, suka pakai kain pelikat, yang perempuan suka pakai baju kurung, contoh. Manusia kan macam-macam dekat atas muka dunia, tapi itulah takdir kehidupan kita. Jadi setiap perjalanan hidup kita, setiap detik, setiap saat, setiap hari, itulah yang disebut sebagai qadar. Bahasa kita sebut takdir lah, perjalanan hidup seseorang. Kita telah tahu takdir kita yang lepas. Yang lepas tu kita dah tahu lah, semalam apa kita buat, kita tahu. Ya, tak payah susah. Pagi tadi pun kita dah tahu dah. Takdir perjalanan hidup kita yang tersimpan dalam qada tu, dalam ni kitab tu, kita dah tengok, dah tahu, dah rasa, dah buat. Contoh pagi tadi, dengan tahun-tahun lepas lah, daripada kita kecil, kita dah tahu, oh inilah yang tersimpan di kitab kita, dan beginilah kehidupan yang telah ditentukan kepada kita oleh Allah. Tapi yang ada dalam ni panjang lagi perjalanan. Allah dah catat sampai pengakhiran, sama ada dalam keadaan yang baik ataupun tidak. Jadi yang takdir depan kita ni, kita tak tahu lagi. Besok akan datang pukul 9, pukul 10, pukul 12, 1, 2, 3, kita tak tahu lagi apakah yang Allah Ta'ala nak buat kepada kita. Sebab itulah pada pandangan ulama tauhid, setiap perkara yang dah lepas, yang qada yang Allah dah tentukan, kita kena redha. Ni redha dengan qada Allah, redha je lah. Apa yang dah lepas ni semua redha je lah. Allah tentukan kita dapat jodoh macam tu, anak kita macam tu, kerja kita yang dah lepas, pendapatan kita, rumah kita, kereta kita, motor kita, redha je lah. Memanglah manusia ni bagi satu gunung emas rasa tak cukup. Semua orang sama je. Bagilah berapa banyak harta, merasakan masih lagi kurang. Tetapi dia ajarkan kepada kita untuk bersifat qanaah, maka kita pun redha, pasrah. Kita hamba, kita redha kepada ketentuan Allah. Ya Allah, kami bersyukur. Adapun takdir yang belum datang lagi, besok, maka ulama kita menyuruh kepada kita membezakan antara akidah yang lain. Kita ada satu sifat yang disebut sebagai al-kasbu ikhtiar, kena usaha. Contoh, kalau kita hari ini tak sihat, makanlah ubat. Hati kita tak tenang, buatlah sesuatu. Belum ada kerja yang selesai, maka kita kena selesaikan urusan tersebut. Kita diperintahkan untuk berusaha, berikhtiar, supaya apa? Seperti mana yang Nabi ajarkan kepada kita, mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada semalam, dan esok lebih baik daripada hari ini. Jadi sifat usaha tersebut menyebabkan kita bersungguh-sungguh dalam beramal, dan kita bersungguh-sungguh mengharapkan
serta bertawakal kepada Allah dalam bentuk kita berdoa dan melakukan perkara yang baik. Baik itu adalah beberapa kita katakan perbezaan yang disebut sebagai qada dan qadar. Hakikat yang sebenar-benarnya kedua-duanya adalah samanya. Kedua-duanya adalah sama saja Allah. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian redha dengan qada Allah taala. Bahawa redha dengan qada Allah taala itu maknanya suka hati terhadap segala yang dikehendaki Allah taala dan ketiadaan bangkangan segala perlakuan Allah taala ke atas hamba-Nya. Inilah sifat redha, pasrah. Tetapi kita nak kata ni memang mudah. Tapi hakikat yang sebenar-benarnya kita ni bangsa Melayu hatinya sangat nipis. Maka kita nak redha terhadap sesuatu perkara bukan perkara yang mudah. Kita nak pasrah dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita bukan suatu benda yang ringan. Tak. Allah uji kita ni, bangsa kita ni, hati kita sangat lembut, sangat halus, sangat sensitif. Di antaranya kita sangat sakit hati andaikan orang lain dapat lebih daripada kita. Tak payah tengok orang luar. Mungkin di kalangan adik-beradik, jiran tetangga, kenalan yang rapat, andaikan mereka mendapat lebih daripada apa yang kita dapat, timbullah sikit perasaan hati tersebut tidak tenang. Manalah dia dapat duit, boleh beli tu beli ni, padahal sama je dengan kita. Contoh, sedangkan kita dah yakin yang ni dah kodok tadi, Allah dah tentukan rezeki dia, belum lahir lagi. Ketika mana Allah Ta'ala ciptakan langit dan juga bumi, Allah simpan kekal di dalam Lauh Mahfuz. Kemudian ketika mana ditiupkan roh, Allah tetapkan qada tersebut di dalam kitab masing-masing. Dah ada dah. Kita perlu mengajar hati kita supaya yakin dan percaya agar kita redha dengan qada Allah. Itulah disebut sebagai beriman kepada qada dan qadar. Dan bukan makna redha dengan qada itu meninggalkan doa dan meninggalkan berubat. Ini contohlah. Itu yang tadi kita katakan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia pertengahan. Sebenarnya akidah kita ni adalah gabungan antara Jabariyah dan juga Qadariyah. Jabariyah dia 100% pasrah redha dengan Allah. Maka mereka tak perlu berusaha, tak perlu makan ubat, tak perlu solat, tak perlu kerja. Rezeki Allah dah tentukan. Tetapi yang Qadariyah, mereka lebihkan kepada usaha. Segala perkara yang mereka dapat adalah di atas usaha mereka. Kalaulah kita nak kaya dan berjaya, maka kita kena bekerja keras pagi, petang, siang, malam. Kalau kita nak pandai, nak dapat markah yang tinggi, kita kena belajar bersungguh-sungguh, masuk kelas tuition, buat kerja latihan, study sampai tengah malam, panggil beberapa kenalan kita buat study group dan sebagainya. Betul. Tetapi mereka lebihkan kepada usaha mereka. Segala kekayaan, pangkat, darjat, harta yang mereka miliki, motor ni aku yang beli, kereta ni aku yang beli, rumah ni aku yang buat, semuanya adalah atas usaha aku sendiri. Contoh, lebih kepada bab diri dia pula, tanpa mengaitkan segala rezeki datangnya daripada Allah. Tetapi kita menggabungkan kedua-duanya. Kita yakin Allah dah bagi kita dah yang tadi tu 4 perkara yang besar. Kemudian dalam masa yang sama, kita katakan kalau kita nak berjaya, kita kena lebihlah sedikit usaha kita.
dalam masa yang sama jangan tinggal dalam bab kita berdoa kepada Allah dan bertawakal di atas usaha yang kita lakukan. Dan bukan maknanya membiarkan mudarat datang kepada diri engkau sedangkan engkau berkuasa menolaknya, bahkan Allah Ta'ala menyuruh engkau dengan berdoa. Itu contoh tadilah. Maka setengah daripada terhimpunnya redha dengan qada, engkau menuntut sampai kepada yang dikasihinya dengan mengerjakan segala sebabnya, bahkan meninggalkan segala sebab, menyalahi apa yang diredai oleh Allah, maka bukanlah daripada redha dengan qada Allah bagi mereka yang dahaga tetapi tidak menghulurkan tangan kepada air yang dingin. Ini contohlah. Macam tadilah yang kita katakan. Jadi fahaman akidah kita bukan sahaja redha dan pasrah berserah kepada Allah sehingga kita tidak perlu berubat, berikhtiar walaupun memakan masa yang begitu lama. Tetapi kita diajarkan oleh Allah untuk kita berikhtiar, berusaha dalam masa yang sama. Jangan tinggal kita berdoa kepada Allah. Bukan sahaja kita ikhtiar semata-mata, tapi kita kena berdoa. Tetapi oleh kerana kita semakin lama semakin jauh dengan Allah, kita nampak sesuatu benda yang sangat-sangat simple, mudah. Contoh biasalah, zaman sekarang semua dah ubat macam-macam dah. Memanglah doktor tak ajar kita satu persatu. Bila kita minta sesuatu ubat dengan doktor, dia akan bagi kita ubat. Makan ubat ni satu hari 2 kali, pagi dan petang, selepas makan, contoh. Tapi oleh kerana kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka kita tidak bergantung sepenuhnya kepada ubat tersebut semata-mata. Maka kita jadikan ubat tersebut sebagai asbab, sebab ni, sebagai alat, sebagai jalan, sebagai ikhtiar, supaya Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kita. Tapi oleh kerana kita banyak bergantung kepada benda yang kita nampak, barulah hati ini menjadi tenang. Nampak dapat mata ubat, telan, alhamdulillah. Maka dengan itu kita jadikan ubat tersebut dengan sebab ubatlah kita menjadi sembuh. Kedua-duanya betul. Cuma kita jadikan, kita kena ada satu rasa bahawa ubat tersebut tidak akan mendatangkan manfaat dan juga kebaikan, melainkan kesemuanya datangnya daripada Allah Ta'ala. Itu semua praktikal je lah. Baik. Bahkan setengah daripada redha dengan qada Allah Ta'ala bahawa dihilangkan tadi dahaga, dihilangkan dahaga dengan air, dan tidak ada pada redha dengan qada itu keluar daripada perintah syarak. Bahkan maknanya seperti yang telah lalu, iaitu ketiadaan menyangkal atas perbuatan Allah pada zahir dan batin, serta bersungguh-sungguh pada menuntut sampai kepada segala yang dikasihi dan dia oleh Allah Ta'ala, dan yang demikian itu dengan mengerjakan yang disuruh dan menjauhkan yang dilarang. Baik. Mungkin ada satu pertanyaan. Samalah di dalam kitab Jawharut Tauhid mengatakan, adakah kita boleh mengubah takdir hidup kita? Itu dia. Boleh tak kita nak ubah takdir yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan kita? Jadi perbahasan itu sangat mendalam. Yang dikatakan sebagai qada memang dah tetap, tetapi kita boleh jadikan takdir kehidupan kita, perjalanan hidup kita. Macam kita katakan, besok kita tak tahu lagi macam mana. Kalau kita nak betul-betul jadi kaya raya, kita kena berusaha lebih lah. Sebab besok masih ada lagi harapan. Walaupun umur kita dah lanjut, selalu kat mana-mana kita nampak KFC tepi jalan. Tokek KFC tu start niaga umur 60 tahun, lepas pencen daripada askar. Maksudnya ada masa lagi lah. Walaupun umur 60 tahun, ada usaha lagi kita boleh rancang.
Jadi adakah kita boleh mengubah takdir kehidupan kita? Ada dua takdir yang besar. Yang pertama disebut sebagai mubram. Takdir mubram. Mim ba ra mim, mubram. Itu adalah sesuatu perkara yang kita tak boleh nak ubah. Yang Allah dah tetapkan dalam kehidupan kita. Ajal maut kita di mana? Berapakah tarikh dia? Dengan siapa kehidupan kita? Kenapa kita ni dijadikan sebagai orang Melayu? Kita tengok cerita Korea, Allah seronoknya kalau jadi orang yang kacak, yang cantik. Contohlah, itu memang tak boleh nak ubah. Sesuatu takdir yang telah ditetapkan. Tetapi ada suatu perkara disebut sebagai takdir mu'allaq. Mim ain lam qaf, yang berkaitan, bersangkutan. Sebab itu Nabi ada sebut mengeratkan silaturahim dapat memanjangkan umur. Ada hadis lain Nabi sebut mengeratkan silaturahim dapat memurahkan rezeki kita. Rezeki jadi luas. Dengan kita bersedekah, maka boleh mengubat penyakit kita. Dengan kita berinfak, maka boleh memanjangkan umur kita. Banyaklah ikhtiar dia. Jadi mu'allaq itu adalah sesuatu yang kita nakkan Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan sebab kita usaha. Samalah macam malam nisfu Sya'ban. Kita diajar untuk baca Yasin 3 kali. Pertama minta Allah, ya Allah tetapkanlah iman kami sampai kita mati. Yang kedua kita minta kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umur kami. Minta panjang umur. Kita mintalah panjanglah umur sampai tahun depan, dapat jumpa lagi tahun depan, dapat jumpa tahun depan. Minta panjang umur. Kemudian yang ketiga kita minta kepada Allah, ya Allah murahkanlah rezeki kami. Itu dia. Maka boleh dengan syarat kita kena ada usaha dalam bentuk amal soleh. Baik. Redha dengan qada Allah kelakuan yang dipuji pada syarak. Dan ketahuilah bahawa redha dengan qada Allah Ta'ala itu kelakuan yang dipuji serta diwajibkan atas sekalian orang yang mukallaf. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Ini satu ayat yang sangat besar. Di dalam surah Al-Bayyinah, inilah kemuncak kebahagiaan bagi seseorang yang berjaya, sehingga mereka diberikan kehidupan yang kekal abadi di tempat yang sangat-sangat istimewa. Allah ada mengajak setiap diankan, Allah ada ajak setiap jemputan. Semua ahli syurga datang ke satu tempat. Sebab Allah Ta'ala nak khabarkan satu benda yang besar. Inilah dia. Lalu ketika mana berhimpunnya manusia, Allah katakan kepada mereka, hei sekalian manusia ahli syurga, adakah kalian redha kepada aku? Maka semua pun redha kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengatakan oleh itu, lakukanlah apa sahaja kepada engkau, sesungguhnya aku telah redha kepada engkau semua ni. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka semua redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka satu tirai hijab, dan ketika itulah suatu nikmat yang sangat besar. Seluruh ahli syurga dapat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benarnya. Ada yang memandang dengan pandangan mata ni. Ada yang memandang dengan pandangan mata hati. Ada yang dapat melihat seketika, ada yang dapat melihat 1 jam, ada yang sentiasa dapat melihat. Semuanya bergantung kepada amalan seseorang. Dan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil ibnu Adam
ridahu bima qadallahu wa min syaqawah ibnu Adam sakhtuhu bima qadallahu lahu. Antara tuah, antara kebahagiaan bagi manusia itu, ia redha dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan setengah daripada kecelakaan manusia, ia marah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah baginya. Sebab itulah guru-guru kita mengatakan bahawa perjalanan hidup kita ni, takdir hidup kita ni, sepanjang kehidupan kita ni, kita kena jadikan ia adalah sesuatu yang paling terbaik Allah Ta'ala nak bagikan kepada kita. Walaupun dalam bentuk ujian yang kita tak suka. Banyaklah kerana kehidupan kita ni kebanyakannya memanglah tidak menepati kehendak nafsu kita. Tapi oleh kerana kita yakin dan percaya, Allah Ta'ala jadikan dunia ni sebagai jambatan, satu tempat untuk kita diuji. Dengan ujian tersebut, adakah kita sabar, redha, pasrah? Maka bila mana kita dalam keadaan tersebut, Allah akan memberikan suatu ganjaran yang begitu besar. Dan perkara tersebut memanglah kita tak nampak, dosa, pahala, syurga dan sebagainya. Sebab itulah perkara tersebut 100% mengikut iman seseorang. Jadi iman itu kepercayaan, keyakinan mereka kepada janji Allah. Dan sesungguhnya keredaan itu kesudahan tuntutan ahli syurga. Allah Ta'ala telah berfirman bagi mereka itu dalam sebuah hadis Qudsi, "Madza turiduna fayaquluna ridhaka." Apakah yang engkau kehendaki? Maka mereka menjawab, keredaanmu. Bagaimana dapat berkumpul redha dengan qada Allah Ta'ala dan benci kepada kufur dan juga maksiat? Dan jika engkau bertanya, bagaimana aku hendak mengumpulkan antara redha dengan qada Allah dan benci kepada kufur dan maksiat, sedangkan kedua-duanya itu dengan qada Allah Ta'ala juga? Nescaya aku menjawab, sesungguhnya bagi kufur dan maksiat itu ada dua sudut. Sudut yang pertama, bahawa kufur dan maksiat itu dengan qada Allah dan kehendaknya. Maka daripada sudut ini kita wajib redha dengan keduanya, kerana pada hakikatnya kita redha dengan qada Allah, bukan redha dengan kufur dan maksiat tersebut. Sudut yang kedua, bahawa kufur dan maksiat itu dengan usaha dan ikhtiar orang yang berbuat maksiat. Maka daripada sudut ini kita wajib benci pada keduanya, dan kita wajib larang daripada keduanya, seperti kita wajib menyuruh dengan kebajikan, kerana bahawasanya kedua-dua redha dan benci itu tiada berlawanan. Apabila kedua-duanya berada pada dua sudut yang berlainan, dan kerana bahawa sesungguhnya sesiapa yang menyangka bahawa meninggalkan menyuruh dengan kebajikan dan meninggalkan menegahkan daripada kejahatan, kedua-duanya termasuk di dalam redha dengan qada Allah, maka ia adalah orang yang jahil, kerana setengah daripada qada Allah itu wajib menyuruh dengan kebajikan dan wajib melarang daripada kemungkaran. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni yang nak dikatakan dengan qada Allah Ta'ala, yang mana bahagian seseorang kadang-kadang tak semua dalam keadaan yang indah, yang baik, yang mana mengikut kehendak nafsu keinginan seseorang, tak. Berapa banyak ketetapan yang Allah telah berikan kepada kita, sesuatu benda tersebut ujiannya begitu berat, sangat besar. Dulu ada mengajar di jalan kebun.
dalam kebun tu, di depan Masjid An-Naim, dia ada satu madrasah. Baik, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab yang ini, Sonif nak katakan kepada kita bagaimana kita nak redha dengan qada Allah Taala dalam perkara yang kita benci, tak suka, iaitu kepada perkara yang kufur dan juga maksiat. Sebab tu kita katakan tadi, setiap manusia Allah Ta'ala bagi bahagian mereka masing-masing. Ada di kalangan anak mereka yang berjaya,
Dan kadang-kadang Allah Ta'ala uji di kalangan anak mereka, ada yang agak nakal sikit lah. Jadi saya banyak mengajar di jalan kebun. Jalan kebun ni banyak rumah yang disebut sebagai rumah asnaf ar-riqab. Ar-riqab ni asnaf zakat. Salah satu daripada asnaf yang 8: fakir, miskin, mu'alaf, amil, ibnu sabil, fisabilillah, al-gharibin, penghutang, dan juga ar-riqab, golongan hamba. Tapi zaman sekarang tak ada hamba. Lalu dikiaskan perkataan riqab, hamba, kepada belenggu. Jadi hamba tu kan dibelenggu oleh tuan dia. Dia tak boleh nak bebas, tak merdeka. Jadi zaman sekarang dah tak ada hamba, dikiaskan kepada belenggu, maka mereka layak mendapat sebahagian daripada zakat. Kerana mereka dibelenggu dengan 2 perkara yang besar bawah riqab. Yang pertama disebut sebagai akidah. Kadang-kadang ada akidah yang rosak. Itu adanya pusat pemulihan akidah, perkit. Ada yang membawa kepada ajaran sesat, fahaman yang salah. Lalu mereka perlu bertaubat, istitabah, istilah dia. Kemudian yang kedua dalam bab sosial, perhubungan, muamalat antara manusia, bainan nas. Di situlah yang paling banyak. Antaranya di jalan kebun ada yang bermasalah mental, otak dah tak betul. Bahasa kita orang gila. Ditempatkan di satu tempat belajar beragama. Setiap kali nak buka kelas mesti bertumbuk dulu. Gaduh dulu, orang tak betul. Tak makan ubat, habis. Ada yang disebut sebagai Darul Wardah. Tu minta maaf lah. Tu golongan wanita yang agak terlanjur, muda lagi, sekolah menengah, semuanya sekolah menengah. Ada salah seorang tu dia ada PhD lagi. Tapi nak buat macam mana, tu lah ujian. Ni lah dia ujian. Macam mana kita nak redha dengan perkara yang kita benci, maksiat ni. Ni musuh ni nak sebut. Nak kata tak pandai, PhD. Tapi sebabkan muda, darah muda, tak boleh nak mengawal nafsu. Ini ada juga yang disebut sebagai Darus Salihin. Itu semua AADK. Ada lebih 150 orang. Umur mereka paling muda 13 tahun. Ada yang ikut mengaji umur dia 63 tahun. 63. Time tu dia IC lama. Allah, ujian. Tak tahan. Nafsu, masalah banyak sangat. Dah pernah pergi haji, 2 kali pergi umrah. Haji, ujian ni, ujian. Macam mana kita nak redha? Allah uji dia. Ketika mana Allah Ta'ala menguji dia, dia tak, semua orang tak ada nak fikir dah. Sama je kita pun. Contoh mudah, seseorang insiden tengah jalan, dia boleh fikir ke, ya Allah, aku bersyukurlah, tak berlaku apa-apa sangat, alhamdulillah. Tak, semua menjerit. Macam mana apa nak buat ni, tak tahu, macam gila dah. Jadi semua perkara tersebut 2 perkara. Maksudnya nak kata, yang pertama, kita kena yakin dan pasti, walaupun benda yang kita benci tersebut, dia malah benda yang kita benci semua tu, tak nak ada dalam keluarga kita. Tapi kalau dah berlaku, kita kena redha. Allah dah tentukan perkara tersebut, Allah uji kepada seseorang lah. Maka ketika mana dia uji orang tu, tugas kita pula. Yang kedua, tugas kita pula. Ni Musa ni ajar buat 2 benda. Ajak dia buat benda baik, cegah dia daripada benda jahat. Tu je benda yang kita selalu dengar. Tapi bila mana diuji dengan perkara tersebut, tahu je mak bapak, mak tak redha. Semua susu yang masuk dalam tubuh badan kau keluar, ambil beg, campak luar.
sampai pegang dada, marah sangat. Percayalah tuan-tuan, confirm anak tu jadi orang jahat. Doa mak dia. Zaman dulu macam tu lah. Anak nakal sikit, keluar rumah. Keluar betul lah. Memang tak balik. Selagi mana mak bapak tak tadah tangan doa kepada Allah, ya Allah, aku ampunkan dosa anak-anakku dan aku redha dengan ketentuan kau. Selagi mana mereka tak berdoa macam tu, hidup dia terombang-ambing. Percayalah. Jadi sejahat-jahat manusia, walaupun mungkin di luar dia jadi kaya raya, hidupnya mewah, tapi mungkin daripada sumber yang haram. Sebab doa mak dia. Jadi rupa-rupanya nak ajar kita ni, seseorang yang Allah Ta'ala uji, tugas kita pula. Kita ni kan masih waras otak kita. Kita ajak dia suruh buat benda baik. Itulah munculnya banyak NGO ni. Yang tadi antaranya. Bukan kita sisihkan dia, tak. Kita ajar dia ibadah, solat, duduk kat sini, ingat kepada Allah, istitabah, bertaubat kepada Allah. Jangan ulang balik benda-benda yang jahat. Dia malah masuk sebuah pertumbuhan tu, terseksa sikit dah. Tak boleh pegang handset, tak boleh selalu berhubung dengan orang tua. Orang tua nak ziarah seminggu sekali paling banyak lah. Jadi masih terbatas. Tapi untuk apa ni? Nak dia buat baik, nak dia berhijrah, dan kita nak cegah dia daripada terus melakukan perkara yang jahat. Itu peranan mak bapak, peranan ibu dan juga bapa sangat besar. Walaupun mungkin anak-anak dah besar, dah keluar dah, semua dah berhijrah dah, tak duduk dengan kita, tapi antara senjata yang paling besar adalah mereka mendoakan anak-anak dia setiap hari. Maka segala urusan anak dia akan dipermudahkan. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Taala berikan kita sesuatu yang baik dan manfaat pada malam ini. Yang baik daripada Allah. Segala kekurangan saya minta maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.